dia ternampak ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang sampai ke jalan, sedang berdiri betul-betul di tengah jalan. Tiba-tiba dia buka mata, korang bayangkan kelibat yang bertudung tadi tu betul-betul berada di kubur depan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel aku. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni, seperti biasa, aku akan storykan dekat korang beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada aku dan pada aku menarik untuk kita dengarkan. Suka aku ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini dialami oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Jamil. Jamil ni, dia ni tinggal di Butterworth, okay? Dan dia bekerja pula di Penang. Dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia diganggu. Okay, ketika dia dalam perjalanan pulang ke kampung dia yang terletak di Mersing, Johor. Waktu ni dah nak dekat bulan Ramadan lah, sebab dia balik kampung ni pun dia cakap dia nak sambut Ramadan pertama dengan keluarga dia. Okay. Dan kisah ni berlaku dah lama, dalam tahun 2013 dia cakap. Dia pun dah tak ingat sama ada 2013 ataupun 12 macam tu. Dia tulis dalam email lah. Dan perjalanan daripada utara kan, Penang ni menuju ke Johor memang ambil masa mungkin dalam 5 ataupun 6 jam. Bergantung pada jalan lah, banyak kereta ke tak banyak kereta kan. Jadi dia mulakan perjalanan agak awal, dalam pukul 10-11 macam tu dia cakap. Tapi sebelum dia mulakan perjalanan untuk balik ke Johor ni, dia kena singgah dulu ke satu universiti tau. Sebab dia kena ambil adik dia. Adik dia ni sambung pelajaran dekat salah satu universiti lah dekat utara tanah air. Nama college dia tak nyatakan dalam email lah. Jadi sebelum dia mulakan perjalanan, dia ambil adik dia dulu. Dan dia terus balik ke kampung lah. Dalam perjalanan ni dia cakap memang tak ada apa-apa pun. Sebab dia bergerak tu siang. Jadi dia berhenti beberapa R&R untuk isi minyak dan juga berehat lah. Makan dan sebagainya. Bila dia sampai di Johor ni, dia cakap tak tahu kenapa hari tu kereta agak banyak. Mungkin ramai orang yang ambil cuti kot. Jadi menghala ke selatan ni kereta agak banyak. Jadi dia sampai dekat area kawasan Mersing ni agak malam lah, dalam pukul 10 macam tu. Okey. Bila malam, Encik Jamil ni cakap dia macam ingat-ingat lupa tau jalan. Yelah, dia jarang-jarang balik. Mungkin sebulan sekali balik kan, ataupun 2 bulan sekali balik. Jadi perjalanan itu bila malam, jalan ni nampak macam lain sikit. So dia ni agak banyaklah tanya adik dia, betul ke dik jalan ni? Betul ke jalan ni kan? So adik dia pun cakap dengan dia yang, betul lah bang, ni lah jalannya, straight lah. Lepas tu nanti kan ada nampak simpang depan tu, kampung apa nanti masuk macam tu kan. Abang ni macam tak pernah balik kampung pula. Bukan tak pernah balik kampung, kan kita dah lama tak balik.
Jadi abang tak ingat jalan. Malam pula tu abang pun macam ingat lupa jalan. Tak apa, abang jalan je. Dia cakap macam tu. Sampailah masa tiba-tiba dia jalan dekat satu jalan ni, jalan kampung lah. Agak gelap. Rumah pun tak berapa banyak time tu. Yang dia kata sebelah kanan dia ada kebun kelapa sawit. Dan di sebelah kiri dia ni pula ada satu macam parit kecil lah. Boleh katakan sungai kecil macam tu. Tengah dia bawa kereta ni, dia tak bawa laju sangat lah sebab yelah dia cakap malam kan. Lepas tu jalan pula kecil. So dia bawa agak perlahan, berhati-hati je lah. Tiba-tiba dia terberhenti di tengah-tengah jalan. Disebabkan mula-mula dia nampak macam ada sesuatu yang sedang merangkak keluar daripada arah semak sebelah kiri ke sebelah kanan. So dia ingat mungkin lah binatang lah kot kan. Sebab benda tu macam merangkak macam tu. So bila dia perhatikan betul-betul, benda tu seakan-akan macam manusia, tapi dalam keadaan merangkak. Korang bayangkan Jadi bila Encik Jamil nampak je macam tu, dia terberhentilah. So dia pun tengok benda tu sedang melintas jalan. Dia pandang adik dia. Adik dia waktu tu sedang main telefon. Jadi adik dia tak nampak depan lah. So dia pun cuit-cuit adik dia. Adik dia macam, kenapa bang? Dia pun tengok depan kan. Bila dia tengok depan, adik dia rasa macam, okey, ada sesuatu ke yang nak abang ni nak tunjuk dekat dia. Adik dia pandang je ke depan, adik dia pejam mata tau. Lepas tu adik dia cakap, Bang, jalan bang, macam tu. Kejap dik, dia cakap. Sebab dia nak tunggu lepaskan benda tu melintas kan. Korang bayang, dia melintas tu dalam keadaan dia merangkak dan perlahan. Dia cakap kalau manusia memang susah nak buat macam itu. Sebab perlahan sangat, macam binatang. Pelan je. Sampailah dia betul-betul melintasi jalan ni dan masuk ke satu semak di bahagian kebun kelapa sawit ni. Waktu ni Encik Jamil cakap dia nak teruskan perjalanan, tapi dalam masa yang sama dia takut juga benda tu keluar balik kan, nak melintas kan. So dia bawa perlahan je tau. Tiba-tiba dia nampak di antara semak ni macam ada kepala macam nak keluar macam tu. So Encik Jamil ni berhenti lagi. Kepala tu masuk balik kat dalam semak. Waktu ni mata Encik Jamil macam melilau lah, cari kan. Mana benda tadi tu? Dia cari. Tiba-tiba yang membuatkan Cik Jamil ni terus tekan minyak, dia ternampak dalam keadaan mata dia tengah melilau ni, dia nampak daripada anak mata di sebelah kiri, di sebelah kanan dia, bahagian tingkap dia ni kan, macam ada sesuatu yang sedang merangkak tetapi di sebelah kereta dia. Yang lebih menakutkan, benda tu menuju ke arah kereta dia. Jadi Encik Jamil ni bila dia nampak daripada anak mata, dia pandang je, dia betul-betul nampak benda tu merangkak kan. Dia kata muka sangatlah menyeramkan. Rambut dia tak nampak lah. Dia kata dia nampak macam, yelah sekilas pandang, dia terus tekan minyak. And then dia teruslah meneruskan perjalanan. Dalam masa yang sama, waktu dia tekan minyak ni, dia pandang juga belakang. Dia pandang belakang kan, daripada cermin sisi dia, tak ada apa-apa dah sebab belakang pun lampu merah kan, lampu brake. Jadi tak berapa nampak lah keadaan di belakang. Tengah dia bawa kereta, dia kata kereta dia terasa berat. Gangguan bukan habis kat situ Dia terasa kereta dia agak berat. Jadi dia pun pandang adik dia kata, "Dik, kau baca apa-apa dik?" Dia cakap macam tu. So adik dia kata, "Kenapa bang? Kau baca je apa-apa." Okey. Adik dia pun bacalah ayat-ayat suci kan, baca ayat-ayat ringkas je. Jadi Encik Jamil pun dia sambil dia bawa ni, dia perhati kan. Dekat kiri kanan memang tak ada apa-apalah. Cuma sampai di satu kawasan, time adik dia baca ni, adik dia baca ayat kursi, dia cakap waktu ni. Baca ayat kursi, habis saja ayat yang terakhir, tiba-tiba kereta dia rasa macam ada something yang pegang kereta dia, kan, tahan daripada belakang, lepas macam tu. So kereta dia rasa macam terus pergilah kan. So dia teruskan perjalanan sampailah ke rumah. Dekat rumah dia ni, dia kata mak ayah dia dah tak ada, cuma yang ada kakak-kakak dia dengan abang-abang dia lah balik. So selamat dia sampai rumah. Dan dia turunkan beg dan sebagainya lah. Dia pun terus mandi. Dan adik dia tak rasa lah yang kereta berat tu, tapi adik dia nampak ada benda yang sedang melintas. Bila dia cerita dengan ahli keluarga dia agak heran lah. Macam tanyalah, jalan mana ni yang kau lalu ni?
Alah, jalan yang simpang depan tu, dia pun cerita-cerita kan. Tapi ahli keluarga dia tak pernah lah diganggu di situ. Dan dia pun dah banyak kali juga balik. Sebelum-sebelum ni pun tak pernah pula kena ganggu kat situ. Cuma mungkin malam tu nasib dia kurang baik lah. Rezeki dia lah kan. Dia nampak benda tu sedang melintas. Itu satu dah. Dia merangkak pula menghala ke kereta dia. Betul-betul di sebelah kanan dia. So korang bayangkan perasaan Encik Jamil pada waktu itu. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Jamil. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Jamil ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang lagi pengirim kita, iaitu Encik Abbas. Yang mana Encik Abbas ni bagi tahu dalam email, dia ni tinggal di Kuala Lumpur, ataupun lebih tepat lagi di impian Bukit Tungku. Nama kawasan tempat dia ni tinggal lah. Dia bekerja pula di satu shopping komplek yang tak jauh daripada rumah dia. Dia ingin berkongsi satu pengalaman seram yang mana pada waktu itu dia sedang menunggang motosikal dalam perjalanan pulang ke rumah dia. Okey, kisah dia macam ni. Jalan ni memang aku rasa ramailah peminat kisah-kisah seram yang dah tahu kan tentang jalan Bukit Tungku ni macam mana. Dipenuhi dengan hutan dan kemudian banyak rumah-rumah tinggal. Jalan dia yang ada selekor, macam tu lah. Jadi agak menyeramkan lah bila waktu malam. Kalau siang hari, dia cakap memang nyaman lah kawasan tu sebab yelah macam nature ni tempat kan. Ada pokok-pokok apa semua. Dia selalu balik kerja berdua dengan seorang lagi kawan dia yang tinggal tak jauh daripada rumah dia. Dia bekerja di dalam satu mall yang sama. Cuma Encik Abbas ni, dia ni bekerja di satu kedai gaming dekat dalam mall ni. Kawan dia pula kerja sebagai sales assistant dekat satu kedai baju. Nama kedai dia tak cerita lah apa nama kedai kan aku tak tahu. Cuma dia cakap memang selalu dia balik berdua lah. Tak ada apa pun lah. Tapi memanglah ada macam feeling-feeling seram tu kan. Sebab jalan tu gelap bila malam. Ada lampu jalan pun tapi memang kawasan tu suram lah. Sampailah satu masa, kawan dia ni yang sama-sama balik dengan dia ni dah tak kerja lagi di mall tu. Dia dapat peluang kerja lebih baik. Jadi dia berhentilah kerja dekat mall tu dan dia kerja dekat tempat lain. Hari tu, pada hari yang diceritakan ni, Encik Abbas ni pertama kali tahu dia nak balik menaiki motosikal seorang-seorang. Mula-mula dia rasa macam mana nak cakap tak sedap hati lah. Macam nak lalu ke tak jalan ni, sebab dia dah tahu dah jalan ni macam agak keras kan. So nak lalu jalan lain macam jauh pula. Jalan je lah, tak ada apa kot. Dah hari-hari aku ikut jalan ni tak ada apa pun. Sebab dia dah kerja dekat mall ni lebih kurang 2 tahun lebih. So memang dah hari-hari kan lalu jalan tu. Habis dia tutup kedai, macam korang tahu kerja di mall, habis mungkin dalam pukul 11 macam tu. Dia pun keluar daripada mall dia, start motor, teruslah pulang ke rumah. Tapi sebelum dia pulang ke rumah, dia singgah dululah stesen minyak apa semua kan, isi minyak. Dalam perjalanan dia kata dia sampai dekat jalan Bukit Tungku tu, jam di tangan dia lebih kurang pukul 12 malam. Jadi bila dia jalan ni kan, dia tengah layan selekor ni, sampailah satu kawasan yang dikatakan di sebelah kiri dia ni banyak rumah-rumah kosong. Rumah-rumah banglo besar yang ditinggalkan kosong dan berusap. Sebelah kanan dia pula ada macam cerun. Lepas tu ada macam hutan-hutan lah dekat situ. Dia selekor je, dia cakap, waktu dia layan satu corner ni, jalan tu macam lepas dia selekor, dia macam straight, panjang sikit, lepas tu corner ke kiri, dia cakap. Waktu dia selekor je ni, dia break emergency. Sebab dia ternampak ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang sampai ke jalan, sedang berdiri betul-betul di tengah jalan. Waktu ni Encik Abbas cakap dia berhenti tau. Dia break emergency, lepas tu dia tengok benda tu. Tangan dia dah menggigil lah, dia kata. Sebab
Dia dah terfikir dalam kepala dia, oh, kalau aku tahu aku jalan, tak lalu jalan ni, aku lalu jalan lain lah, dia kata macam tu kan. Sebab apa yang dia fikir dalam kepala ni jadi betul-betul depan mata dia. Jadi bila dia berhenti ni, benda tu membelakangi dia tau. Encik Abbas cakap dia nampak rambut lah, rambut panjang, tapi depan muka dia tak nampak. Dia pun ambil keputusan untuk pusing balik, untuk lalu jalan lain lah, keluar balik lah. Tak kisahlah jauh kan daripada dia nak melalui benda ni tadi. Dia pun pusingkan motor dia macam nak U-turn lah. Time dia nak U-turn ni, enjin motor dia mati. Enjin motor dia mati. Jadi bila enjin motor dia mati kan, dia cuba untuk hidupkan motor tu menggunakan kickstarter, maknanya start pakai kaki kan, tapi tak hidup. Dalam keadaan mungkin dia cakap waktu tu dia pun dalam keadaan cemas kan, dia buat laju-laju kan, tak hidup. Dan dia dalam masa yang sama, waktu dia tengah start ni, mata dia pandang juga tau ke arah benda ni, ataupun kelibat ni tadi berada di sebelah kiri dia sebab dia nak U-turn kan. Jadi waktu dia start dia pandang, dia pandang kali ketiga, korang bayangkan benda tu dah pusing dah, toleh ke arah dia. Dia tak tahu bila masa benda tu pusing, tapi kali ketiga dia pandang, benda tu dah betul-betul pandang ke arah dia. Dengan keadaan muka dia tak nampak lah, sebab dia kata agak jauh, sebab dia ada rabun malam. Jadi dia kata malam dia tak nampak sangat muka benda tu. Cuma dia nampak lah susuk tubuh yang menakutkan tu tadi. Apa lagi dia kata kan, dia tinggal motor dia di tengah-tengah jalan tu, dia berlari ke arah yang bertentangan, maknanya arah jauh lah daripada benda tu kan. Bila dia dah lari tak jauh daripada situ, tiba-tiba dia terserempak dengan satu lori 1 tan. Yang mana lori ni berhenti tau, betul-betul berhenti kat depan dia, hampir-hampir nak langgar dia. Jadi orang lori ni marah lah, kau ni dah kenapa duduk tengah-tengah jalan, gila? Dia kata macam tu. Bang, tolong saya bang, saya kena ganggu bang, dia kata macam tu. Kena ganggu apa pula malam-malam ni, dia kata kan. Saya naik motor tadi, motor saya mati kat depan tu bang, saya nampak ada sesuatu kat depan tu. Dia dah keadaan dia macam dah menggigil, dia macam nak menangis lah tau waktu dia cerita dengan abang lori ni. So abang lori ni mungkin lah dia dah biasa lalu jalan tu kot, jadi dia tahu keadaan jalan yang gelap kan. So dia kata, dah kau naik lori aku, kita pergi dekat motor kau. Okey. Dia pun naiklah lori. Dalam lori ni ada 2 orang. Lepas tu lori kan dia boleh duduk 3 orang kan. Jadi dia duduk paling tepi lah. Bila lori ni jalan, nampaklah motor dia yang dah terbaring kat tengah-tengah jalan ni. So lagi sekali abang lori ni cakap dengan dia, kau tinggal motor kau tengah-tengah jalan macam ni, gila lah kau ni. Kalau ada kereta daripada belah sana tak nampak, takkan dia langgar motor kau kan. Saya tak boleh buat apa bang, tadi dia berdiri betul-betul kat situ bang, kat tengah-tengah jalan tu. Mana tak ada pun, dia cakap kan. Tadi ada bang, tapi tak tahulah mana bang. Aduh, saya dah takut dia. Bang tunggu saya sekejap boleh? Okey, tak apa. Budak ni pun turun, si Abbas ni lah, dia turun daripada lori. Lori ni parking tepi tau. Dia parking tepi, dan kemudian abang lori ni turun, tarik motor dia ke tepi. Cubalah start 2 kali je start, hidup motor ni. Tadi dia start berkali-kali tu tak hidup, tiba-tiba bila depan abang lori ni 2 kali je dia start, hidup terus motor dia. So bila dah hidup kan, dia pun dah rem motor dia okey, minyak pun ada. Dia pun tak pasti macam mana motor dia boleh mati betul-betul kat tengah jalan tu. Bukan motor clutch pun, motor biasa kan. Jadi bila dia nak rem tu tiba-tiba mati enjin kan. Mungkin ada gangguan daripada benda tu ke, kita pun tak pasti. Encik Abbas kata dia teruskan juga perjalanan, tapi diekori dengan lori 1 tan ni tadi. Abang ni ikut dia daripada belakang lah. Sampai ke rumah, dia kata badan dia pun dah tak sedap, tapi besok dia nak kena kerja lagi. So dia pun makan Panadol, cuci kaki, mandi, dan kemudian dia pun tidur. Keesokan harinya dia pergi kerja melalui jalan yang sama, cuma balik kerja pada waktu malam dia melalui jalan yang lain. Agak jauh sikit lah, kena pusing dia cakap. Tapi tak apalah, daripada dia melalui jalan tu lagi sekali, dia sangat takut. Dan lama juga, lebih kurang 2 bulan lebih ke 3 bulan lebih, dia tak lalu jalan tu pun. Walaupun jalan tu dekat, dia tetap pusing jauh. Dan sekarang ni dia pun dah tak bekerja di mall tu lagi. Cuma inilah salah satu pengalaman seram dia lah, melalui jalan Bukit Tungku ni. Ada pendapat korang macam mana? Kisah si Abbas ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan satu lagi,
Kalau korang nak tahulah, kalau korang pernah nampak lah, viral tau. Ada satu kereta melalui jalan Bukit Tungku ni. Tiba-tiba dia ternampak dekat tengah-tengah jalan ada benda duduk. Aku tak pasti korang, aku rasa kalau korang search dekat YouTube ada kot. Kisah gangguan dekat jalan Bukit Tungku ni kan. Dia betul-betul duduk kat tengah jalan. Aku pernah nampak video. Itu dia duduk. Ini Encik Abbas kata dia nampak benda tu berdiri membelakangi dia. Nasib baik dia sempat berhentilah. Dia cakap kan, kalau tak dia mesti dah boleh terbabas lah kan. Mungkin turun ke cerun tu ke lagi teruk lah. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Abbas. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Yang mana kisah seram ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Said. Dalam kisah Said ni aku bacalah. Aku nampak macam ada kisah sedih sikit lah. Ada kisah sedih sikit. Seram pun ia juga. Dan pada aku kisah ni menarik. Yang mana Encik Said cakap dia adalah satu-satunya ataupun anak tunggal lah dalam keluarga dia ni. Dan dia kehilangan ayah dia waktu dia berusia 8 tahun. Jadi start daripada tu dia dengan mak dia je lah berdua. Dia ada keluarga yang lain, makcik-pakcik dia ada je tinggal berdekatan dengan dia. Tapi tak sama lah kan. Hanya ada rapat dengan dia, mak dia je. Sampailah usia dia 25 tahun. Bila dia dah umur 25 tahun, mak dia pula meninggal dunia disebabkan kemalangan motosikal. So Encik Said ni macam tak boleh terima kenyataan lah kan, yang dia kehilangan mak dia. Dia dah tak ada siapa-siapa dah. Pada dia dah tak ada siapa-siapa. Walaupun makcik-makcik dia ada, tapi pada dia memang dah tak ada siapa. So dia pula lepas ayah dia meninggal, umur dia 10 tahun macam tu, dia masuk sekolah pondok tau. Sekolah macam yalah belajar agama apa semua ni kan. Jadi dia lama lah dekat pondok tu sampai umur dia 18 tahun baru dia balik ke pangkuan mak dia semula. And then ada masa beberapa tahun dia bersama dengan mak dia dan kemudian mak dia pula pergi. Jadi dia kata waktu mak dia meninggal ni dia selalulah ziarah pusara mak dia. Waktu dia balik daripada kerja, dia akan singgah kubur mak dia. Dia ni mengajar tau, guru di sebuah sekolah agama dekat kampung dia. Jadi setiap kali dia balik sekolah petang, dia mesti akan singgah tanah perkuburan ni, bacakan Yasin, doakan mak dia, macam tu. Dan ada juga hari-hari yang lain, dia kata dia akan singgah tanah perkuburan ni pada waktu malam untuk bacakan ni lah Yasin apa semua kan. Tapi tanah perkuburan dia ni, Encik Said cakap, bukanlah gelap je tak. Dia ada lampu, di setiap sudut dia ada lampu. Jadi nampaklah lot-lot tanah perkuburan kan, kepuk-kepuk tu semua dia nampak lah. So tak adalah takut pada dia lah. Jadi ada satu hari ni, hari yang diceritakan ni, dia kata dia pergi ke surau untuk solat maghrib dan juga isyak. Lepas dia solat isyak, dia tak ada plan pun nak singgah ke kubur ni. Tapi bila dia sampai je dekat depan tanah perkuburan ni, tiba-tiba dia terdetik rasa rindu pada mak dia. Jadi dia terus tak berfikir panjang, berhentikan motor dia, terus dia masuk melalui pintu besar lah, pintu besar ni. Jalan di antara kubur-kubur ni apa semua sampai lot kubur mak dia. Dia pun mulakanlah doa dan kemudian dia bacakan Yasin. Yasin waktu tu ada dekat dalam handphone dia lah. Jadi dia pun bacakan Yasin apa semua. Sedang dia baca Yasin ni, dia cakap dia tak ada terima gangguan ni pada malam-malam sebelum ni. Malam itu je yang mana dia terdengar ada suara dari jauh macam suara orang meminta pertolongan. Macam tolong macam tu. Tapi suara tu sayup lah. Jadi bila dia tengah baca ni, dia pun berhenti. Daripada baca, dia pun tengok keliling dia. Tak ada apa-apa pun. So okey lah, tak apalah. Dia pun baca, teruskan baca. Dia baca lagi. Selang beberapa waktu dia dengar lagi, tolong macam tu. Jadi dia pun pandang lagi sekali. Ada orang nak main-mainkan dia ke? Dia cakap macam tu kan, dalam hati dia lah. Sebab waktu dia tengah dengar fokus ni, tak ada pula. Nanti time dia tengah baca, dia dengar suara tu. Macam tu.
So Encik Syed kata sampailah kali ketiga, suara tu ada lagi, tolong, tolong. Dia buat tak tahu je. Kali ni dia kata, lantak lah. Kau nak bersuara ke apa ke, lantak kau. Janji kau jangan kacau aku kat sini. Dia kata macam tu. Dia pun baca Yasin. Tiba-tiba waktu dia dah nak habis lah, dah nak habis bacaan Yasin ni, dia terasa di belakang ni seolah-olah macam ada angin yang lalu. Tapi dia cakap bukan macam angin lah, macam apa, orang yang melintas di belakang ni. Menyebabkan dia pandang lah, bila dia rasa ada orang lalu daripada sini, dia mesti pandang sini kan, siapa yang lepas daripada dia. Tapi dia tengok tak ada. Dia pun keliling, tak ada lagi. Apa benda lah malam ni, dia kata kan. Tak apa, dia pun dah habis baca Yasin, dia pun baca doa. Encik Syed kata waktu dia tengah baca doa ni kan, sambil tu dia pegang batu nisan mak dia ni. Dia baca doa, dia pegang batu nisan ni. Dia nampak daripada anak mata dia, di satu perkuburan yang agak jauh sikit lah, macam ada sesuatu yang sedang duduk, pun tengah baca Yasin juga. Benda tu seolah-olah macam sedang pakai tudung yang berwarna putih. Dan kemudian baju ni baju kurung, bukan baju putih, bukan, baju kurung. So bila dia nampak tu, dia pun tengok. Lepas tu dia pusing belakang, sebab belakang ni jalan tau, jalan besar, macam tu, jauh sikit lah. Jadi bila dia tengok, tak ada motor, tak ada kereta, macam mana orang ni datang naik apa? Dia dah terfikir macam tu. Kalau dia naik motor ke kereta, mestilah Encik Syed ni dengar, betul tak? Sebab dia seorang-seorang waktu tu dekat kubur. Tak mungkinlah dia tak dengar bunyi enjin ke apa. Tapi bila dia tengok tak ada apa-apa, so dia kata, biarlah, lantak kau lah kat situ. Dia pun sambung baca doa. Tiba-tiba dia tengok, dia pandang sebelah kiri ni, dah tak ada dah. Benda tu dah tak ada. So dia kata, tak apa. Habis dia baca doa ni, dia terus nak balik lah. Waktu dia tengah baca ni, dia kata dia pejam mata. Sambil tu air mata dia meleleh sebab dia teringatkan akan mak dia. Dia tengah baca doa. Tiba-tiba dia buka mata, korang bayangkan, kelibat yang bertudung tadi tu betul-betul berada di kubur depan dia. Maknanya kubur mak dia kan, sebelah kubur mak dia ni ada satu lagi kubur. Benda tu duduk betul-betul depan dia, tapi membelakangi dia lah. So waktu ni Encik Syed terkejut. Dan dia kata waktu tu dia tak lari tak apa, cuma dia kata macam mana pula benda ni boleh duduk depan dia. Confirm ini adalah gangguan. So Encik Syed, dia dah habis je baca doa, dia pun bangun. Dia nak beredar lah daripada kawasan tu. Sambil dia berjalan ni, dia kata dia toleh-toleh belakang jugalah. Waktu dia toleh belakang, benda tu tengah tengok dia. Dalam keadaan kepalanya teling macam tu, mata tengok dia. Mukanya yang menyeramkan, seakan-akan macam busuk. Muka dia macam membusuk tau. Jadi bila Encik Syed nampak, Encik Syed pun pusing belakang. Dia kata dia baca ayat apa yang dia tahu. Yalah, dia pun guru sekolah agama kan. Sekolah pondok pula tu. Sebelum ni dia belajar sekolah pondok. So mestilah dia tahu kan ayat-ayat suci apa yang dia perlu baca. Dia baca. Dan benda tu gaib, hilang betul-betul di hadapan depan mata dia. Korang bayang, dia kata macam movie pula. Benda tu ada depan dia, tiba-tiba hilang macam tu je dalam waktu dia baca. Dan Cik Syed ni pun teruskan dia punya perjalanan sampai ke motor. Dan kemudian dia balik ke rumah. Dan dia kata pengalaman ni dia tak dapat lupakan lah. Yang aku respect lah, dia tak lari pun tau. Kalau contoh aku lah kan, kalau dah ternampak benda tu daripada jauh lagi lah, tengok dah tak ada kereta, tak ada motor yang parking, ni benda apa ni kan, kita mesti dah cepat-cepat beredar kan. Tapi dia masih lagi dekat situ, teruskan apa yang dia buat. Sampailah benda tu berada betul-betul depan mata dia pun, dia still tak pergi mana-mana. Dia habiskan doa dia, dia berjalan, pusing belakang, benda tu tengok dia pula. Dia boleh pusing balik pula, baca pula ayat. Hebat lah Encik Syed ni kan. Dan di hujung email dia ni, dia ada juga bagi pesan lah dekat kita semua, termasuk aku dan juga para pendengar Sembang Kopi, yang mana di tanah perkuburan ni tak ada yang namanya hantu ni apa semua, tak ada. Dia kata, yelah,
tanah perkuburan ni adalah tempat terakhir kita, bersemandinya kita kan, dekat situ lah. Jadi dekat tanah perkuburan ni hanya ada roh. Roh-roh yang mungkin lah ada yang urusan yang belum selesai ke kan, roh-roh yang tak tenang berkeliaran di situ. Yang mana yang baik-baik diangkat ke langit lah. Ini dia tulis aku just sampaikan je, betul ataupun tidak korang boleh refer pada orang lebih pandai lah. So yang mana yang beramal soleh apa semua akan diangkat ke langit, dan mana yang mungkin kurang baik kot, dia berada di kawasan tanah perkuburan, berkeliaran di bumi. Jadi itu adalah roh. Pada pendapat dia, janganlah takut dengan benda-benda tu. Dia tak ada yang namanya hantu ni, tak ada dia cakap. Yang ada cuma jin dan juga syaitan yang menyerupai untuk menakut-nakutkan kita semua. So ada betul dia jugalah. Jadi pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Said ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Yang mana kisah ini pada aku agak ringkas tapi menarik dan menyeramkan. Kisah ini diceritakan oleh seorang lagi pengirim kita yang bernama Farid. Yang mana Farid ni dia bagi tahu kisah seram ni berlaku di sebuah kampung di Jerantut. Rumah ni rumah makcik dia tau. Jadi waktu ni mak dengan ayah dia nak melawat makcik dia yang sedang sakit. Jadi dia pun baliklah. Dia tinggal di Selangor. Jadi bila dia daripada Selangor ni dia pergi ke Jerantut apa semua okey je. Cuma benda ni berlaku satu malam je. Yang mana pada malam tu bila dia dah sampai rumah makcik dia apa semua, makcik dia ada kencing manis tau. Waktu tu potong kaki. Jadi dia dah tengok makcik dia apa semua kan, dia orang plan untuk tidur lah dekat rumah makcik dia dekat Jerantut ni. Jadi waktu malam, biasalah budak muda kan, dia akan teks dengan girlfriend, lepas tu video call kan. Jadi bila dia nak video call, kadang-kala girlfriend dia ni tak pakai tuala dekat kepala. Jadi tak sedap lah bila dia berbual dekat depan orang ramai kan, ada makcik-makcik apa semua. Nanti ada pakcik yang nampak pula telefon dia kan. Dia ambil keputusan untuk keluar daripada rumah. Jadi keluar rumah ni ada laman besar, adalah kereta parking di depan rumah, dan kemudian ada jalan besar, lepas tu ada pokok-pokok tau. Pokok ni pokok yang besar-besar lah, pokok mangga lah, pokok manggis, banyak dekat keliling rumah makcik dia. Jadi dia pun berjalan, dia kata mana dia nak lepak ni kan, dia nak video call awet dia. Dia pun ternampak ada satu kerusi batu yang banyak-banyak bulat-bulat tu. Lepas tu ada meja batu dekat tengah-tengah. So dia kata duduk sini lah, gelap sikit tak apa kot, dia kata kan. Dia pun pergi dekat kawasan kerusi ni tadi. Dia pun duduk. Dia duduk ni dia berdepan dengan rumah lah, maknanya rumah ni terang. Jadi bila cahaya daripada rumah ni kena muka dia, orang yang daripada dalam telefon ni nampaklah muka dia. So dia pun berbual, bersembang, bergelak ketawa kan. Bila dia tengah berbual ni, tiba-tiba muka girlfriend dia macam berkerut tau. Dia macam tengok je dekat arah Farid ni. Jadi Farid ni pelik lah. B, you tengok apa? Mungkin lah dia cakap B lah kot. Sebab dia tulis kat situ, you tengok apa? So aku tambah lah. B, you tengok apa? Dia kata kan. Yang belakang awak tu ada apa? Dia cakap macam tu. Kat sini Farid ni dah rasa macam pelik tau. Ada apa? Dia pun tengok belakang. Mana ada apa-apa? Dia cakap macam tu kan. You jangan main-main. Dah lah kat kawasan ni gelap. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia tergelak-gelak tau. Lepas tu awet dia pun ketawa. Gelak-gelak. Oh, I salah nampak kot. Tak apalah. Dia pun bual balik. Tiba-tiba berkerut lagi muka awet dia ni. So dia pun tengok muka awet dia pelik tau. Kenapa ni? Kan? Apa saya tengok I macam tu? Tak, I betul-betul nampak macam ada sesuatu lah belakang you. You nampak tak? Dia kata. Tak ada lah. Apa ni you? Dia kata kan. Takut-takut dengan I ke?
Bukan belakang. Atas. Dekat pokok ni. Bila dia dengar macam tu, dia rasa macam meremang bulu roma dia. Sebab belakang dia memang ada satu pokok manggis tau. Pokok manggis besar. Lepas tu bawah pokok tu adalah kursi batu tu. Ada kalau siang, tak adalah panas kan bawah pokok. Jadi dia kata dia tak nak toleh belakang. Dia tak nak toleh belakang pandang ke atas, tak nak. Jadi sebab kamera dia macam ini kan. Dia duduk letak telefon atas meja, dia cakap. Dia pun tekanlah dekat gambar. Kan kalau video call, kat bawah tu ada gambar kita kecil. Betul tak? Kalau kita tekan dekat gambar kita tu, gambar kita akan besar. Gambar orang yang kita telefon tu pula akan kecil. Pakcik dia pun cakap, pokok manggis depan tu ke? Pokok manggis tu memang biasa tempat dia singgah, dia cakap ni. Tempat dia singgah? Ayah si Farid ni pun terkejut. Apa benda yang singgah kau ni, dia kata kan. Tak betul. Kadang-kadang aku balik daripada luar kan, aku macam ada nampak juga benda bertinggi kat situ. Pokok tu tak ada apa-apa pun. Cuma mungkin benda tu terbang ke ataupun berlegar dalam kampung. Pokok tu antara salah satu pokok yang dia akan singgah bertinggi kat situ. Dan bukan Farid dia seorang nampak. Pakcik dia pun pernah nampak. Mungkin pakcik dia balik daripada surau ke kan, malam kan. Balik daripada surau ke memang ternampak. Kadang-kadang macam ada sesuatu kat atas. Tapi bila pandang tak ada. Tapi memang nampaklah kelibat macam seolah-olah berbaju putih yang sedang bertinggi. Korang bayangkan. Kisah ni ringkas lah kan macam aku cakap tadi. Tapi very seram jugalah kan. Sebab dia tak nampak betul-betul di belakang. Tapi dia nampak daripada video call ni tadi. Benda tu terakam berada di belakang dia. Dan memang sesiapa pun akan takut lah kan. Kalau tak takut pun akan terkejut lah. Tiba-tiba ada benda bertinggi di atas kepala dia dekat pokok tu. So itulah kisah yang dikongsikan ataupun kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh Encik Farid. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Farid ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat korang macam mana? Dalam banyak-banyak kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi. Yang mana alamat email dan juga link Telegram aku memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Aku mohon maaf lah, agak lama aku tak post video. Last aku post video pada hari Sabtu yang lepas. Aku dah balik daripada kampung and then wife aku pula tak berapa sihat. Jadi aku nak kena jaga anak aku yang seorang ni. Dia pula nak tukar bulan ni kan. Korang pun faham-faham lah dia punya meragam macam mana. So memang aku betul-betul tak sempat. Aku mohon maaf pada siapa yang sedang menunggu video-video aku. Aku betul-betul mohon maaf lah. Dan video depan ni aku akan upload lagi lah. Pada yang lewat mungkin hari Ahad kot. Hari Ahad ni aku akan post lagi satu video untuk korang semua. Terima kasih yang mana menunggu video aku. Yang tengok video aku daripada mula sampai ujung ni pun. Aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Itu salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya korang tak akan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.